hadis-hadis Nabi berkaitan dengan fadilat berpuasa pada hari wukuf di Arafah. Dalam hadis terdapat beberapa hadis yang menyebut tentang fadilat berpuasa pada hari Arafah ni. Antaranya hadis yang menyebut tentang balasan keampunan untuk 2 tahun. Balasan keampunan untuk 2 tahun, tahun yang lepas dan 1 tahun yang datang, bagi mereka-mereka yang berpuasa pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada peluang yang sebegini. Ini merujuk kembali kepada keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umumnya kita dikurniakan dengan beberapa keistimewaan. Sekalipun umumnya umat Nabi Muhammad disifatkan manusia yang diberi peluang untuk hidup dalam lingkungan 60 hingga ke 70 tahun. Walaupun ada di kalangan kita barangkali yang sudah melepasi 70 tahun. Pak Syahab berapa dah? Tak apa lagi. 65. Dalam hadis ada disebut a'maru ummati baina sittini ila sab'in. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibn Majah. Umur umatku, kata Nabi, antara 60 hingga ke 70. Ini pada kebiasaannya. Boleh jadi kurang daripada 60 dah jalan, boleh jadi lebih daripada 70. Ada jarang-jarang. Hari siapa mati dalam sehari dua ni, umur dia 100 lebih. Anda tak ingat dah sebab dia. Allah baru hari kemarin dia sebut-sebut 100, dekat 120, 118 tahun dia umur dia. Ialah mereka-mereka yang Allah bagi peluang untuk hidup lebih. Jadi berbanding dengan umat yang terdahulu, barangkali dalam Al-Quran ada disebut mengenai umat Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan umat dia, mereka diberi peluang untuk hidup lebih lama, jauh lebih lama daripada kita. 950 tahun. 950 tahun. 1000 kurang 50, mana 950 tahun. Jadi tentulah kalau mereka gunakan kesempatan umur yang begitu panjang untuk mengerjakan amalan kebajikan, sudah tentulah mereka berpeluang mengaut keuntungan akhirat lebih besar, lebih banyak daripada kita. Akan tetapi keistimewaan umat Nabi Muhammad ini walaupun kita tak panjang umur macam umat yang terdahulu, akan tetapi kita dikurniakan keistimewaan tertentu. Salah satu daripadanya ialah apa yang telah saya sebutkan, kelebihan berpuasa pada hari ini. Kita dapat cover 2 tahun. Jadi kalau hari itu kita puasa Ramadan 1 bulan, kita iringi Ramadan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, bagaikan kita berpuasa untuk 1 tahun. Setiap hari kita berpuasa Ramadan maupun bukan Ramadan, paling minimum ganjaran yang Allah janjikan 10 kali ganda. 10 kali ganda. Jadi kalau 36 bermakna 10 kali 36, 360. Itu yang dikatakan seolah-olah kita berpuasa selama 1 tahun. Kemudian kita berpuasa pada hari ini pula, Tuhan bagi ganjaran kat kita keampunan selama 2 tahun. 1 tahun yang lepas, 1 tahun yang akan datang. Kemudian tak lama lagi selepas ni kita disunatkan berpuasa pada hari yang ke-9 Muharram dan juga yang ke-10. Fadilat di sebalik berpuasa pada hari 10 Muharram dijanjikan dengan balasan keampunan 1 tahun. Jadi
2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dah kita boleh dapat. Kemudian dalam hadis Nabi disebut Nabi sering berpuasa pada hari-hari Ashura, mana 10 Muharram, dan juga 9 hari daripada bulan Zulhijjah. Anda dengar ramai di kalangan jemaah kita yang mula berpuasa pada tahun ini mula daripada 1 Zulhijjah sampai hari ini. Alhamdulillah. Dan juga Nabi juga berpuasa, kalau kita boleh mampu buat, 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Walaupun hadis-hadis yang berkenaan ada di antaranya yang menyebut dengan ganjaran tertentu. Tapi ada pula amalan-amalan berpuasa dalam hadis tidak disebut dengan ganjaran. Tetapi kita yakin di sebalik amalan kita ikhlas kerana Allah, kita akan menempah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diberi peluang untuk melakukan amalan kebajikan kerana Allah pada malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar pada bulan puasa lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu dalam lingkungan 85 tahun. Maknanya kalau kita boleh dapat benda tu pada malam Lailatul Qadar Ramadan yang lepas, kita dah dapat tempah ganjaran bagaikan kita hidup dan beramal dengan kebajikan kerana Allah selama 85 tahun. Jadi inilah yang memberikan peluang gandaan demi gandaan untuk kita menempah. Kita bermuhasabah dengan Allah. Allah tidak menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bila dia janji melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi, dia tidak memungkiri janji. Yang mungkir janji selalu kita yang mungkir janji. Selalu kita mungkir janji. Kita mungkir janji dengan diri kita. Kadang nak tidur malam tu berjanji dengan diri kita dah, sekejap nak bangun lagi, nak bangkit, nak semayang, nak buat apa-apa, jaga, tapi tak bangkit, sekejap lena balik, sekejap lagi dia. Kita mungkir janji kita dengan diri kita sendiri. Ada kadang-kadang bila kita berazam sangat, kita berdoa kepada Tuhan, minta bagi kekuatan nak bangun, jaga. Macam orang pergi gerak kita, macam pergi gerak, pegang bau kita, kocak, bangun, tak ada siapa pun. Tapi maknanya Allah menepati janji ataupun permintaan kita ditunaikan. Kemudian selebihnya tu kitalah kena berusaha, kena bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Allah tidak pernah memungkiri janji. Yang kita bimbang, kita yang selalu mungkir janji. Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Yang kita bimbang, kita sendiri sering melakukan kezaliman, hinggakan kepada diri kita sendiri dan juga mereka-mereka yang terdekat dengan kita. Dalam perbahasan perbincangan ulama-ulama tafsir, ulama hadis, mereka sering mengaitkan kelebihan 9 hari daripada bulan Zulhijjah ni dengan ayat wal fajri wa layalin ashrin, ayat dalam surah Al-Fajr. Berkata Ibn Kathir rahimahullah, yang dikenaki dengan layalin ashrin, malam-malam yang 10, ialah 10 Zulhijjah, makna 1 hingga 10 Zulhijjah. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin. Ayat ini ditujukan kepada para jemaah haji yang sedang sibuk mengerjakan ibadah haji. Daripada saat mereka mula niat mengerjakan ibadah haji, mengerjakan ibadah umrah, mereka dikenaki supaya senantiasa mengingati Allah pada hari-hari
yang dikenal pasti ataupun hari-hari yang diketahui umum, fi ayyamin ma'lumatin. Dan juga tidak terkecuali kita yang tidak berkesempatan mengerjakan ibadah haji. Maknanya ayat ini juga menyeru kepada semua umat Islam, termasuk kita-kita yang tak pergi buat haji pun, supaya kita sering mengingati Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari maklumat. Ayyamin maklumat merujuk kepada layalin ashr, wal fajri wa layalin ashr, 10 bulan Zulhijjah. Jadi ulama-ulama kita cuba buat perbandingan di antara 10 Zulhijjah dengan 10 Ramadan. 10 Ramadan kelebihan dia kerana ada malam Al-Qadar. 10 Zulhijjah kelebihan dia dikaitkan dengan puasa, dikaitkan dengan amalan haji, kerana ada haji pada bulan ni, dan haji itu salah satu rukun Islam yang 5. Di samping itu juga kita pada bulan Zulhijjah juga ada 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik ni kita diberi kelonggaran, diberi pelepasan untuk makan, minum berhari raya lebih daripada biasa. Kalau hari-hari kita makan sepinggan, barangkali hari ini boleh 2 pinggan. Hari-hari yang berkenaan boleh 2 pinggan. Kalau pada masa-masa yang lain kita makan daging barangkali seminggu sekali ataupun sebulan sekali dan seterusnya. Tapi pada hari-hari raya kurban dan juga hari-hari tasyrik ni, kita dibenarkan untuk makan lebih daripada biasa. Nak makan daging hari-hari pun boleh, tak ada masalah. Bagi orang yang tak bermasalah, tak ada masalah kesihatan lah. Yang ada masalah kesihatan tu beringat-beringat lah. Itu pasal masalah kesihatan, masalah lain. Tapi anda lah, kalau anda pergi ke Mekah, anda tak pantang. Anda lah, pengalaman anda. Anda pergi ke Mekah, anda tak pantang apa. Ubat anda tak makan. Anda bawa je standby. Bahasa tak sedap, maka ubat. Tapi kalau selagi anda tak rasa tak sedap, anda tak pantang. Kibah anda makan hari-hari, tak ada masalah. Tak ada masalah. Balik tu rasa segar, rasa bertenaga. Itu yang lama-lama sikit tak pergi, merasa nak pergi. Bila lama-lama tak pergi, masa nak pergi. Dia ada kelebihan dia lah. Wallahu a'lam. Baik. Abdullah ibn Abbas menafsirkan ayat wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Kata Ibn Abbas, innahal ashru, ayyamin ma'lumat, hari-hari yang diketahui itu ialah 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah. Teringat tengok kuku panjang, jadi macam apa orang kata, ialah lama, banyak hari tak kena ukur macam mana, 10 hari. Kita duduk dalam pantang ni. Jemaah haji duduk jemaah haji mereka duduk dalam pantang kerana mereka niat ihram. Kita duduk dalam pantang juga kerana kita niat nak buat kurban. Jadi dari saat kita pasang niat nak buat kurban, bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah selepas selesai kurban besok, kita dilarang kat kuku, dilarang gunting rambut, gunting misai, ambil bulu badan mana-mana, tak boleh. Ataupun saja-saja nak buat rajin, nak duk korek sana korek sini, dah tak boleh. Pantang. Macam sama juga jemaah haji yang dalam pantang, mereka dalam ihram. Itu maknanya kita walaupun kita tak pergi buat haji, tapi hati kita bersama dengan mereka. Kita bersama dengan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kira siang, tak kira malam. Sebab tu kita jangan lepaskan peluang ni. Peluang ni akan datang setiap tahun. Peluang ni akan datang setiap tahun. Jadi kalau setiap kali datang peluang yang sebegini, kita asyik duk lepas peluang saja, memang jawabnya bankrupt. Dalam hadis Nabi kata, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapa yang dikatakan bankrupt tu? Para sahabat kata, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah dan Rasul lah yang paling mengetahui apa maksud muflis dalam hadis Nabi tadi. Nabi kata muflis tu ialah orang yang apabila tiba hari balasan di akhirat kelak, bila dia datang menghadap Tuhan, dia bawa dengan amalan dia sekian banyak, yang baik cara baik, yang tak baik cara tak baik. Dia berdepan dengan hutang banyak dengan sesama makhluk, dengan jiran tetangga, sahabat, handai dan macam-macam lagi, laki, bini, anak, pinak dan macam-macam. Sehingga hutang-hutang dia tu perlu diselesaikan, perlu dilangsaikan terlebih dahulu sebelum dia ditentukan dengan kedudukan sama ada menjadi ahli syurga maupun menjadi ahli neraka. Jadi dalam proses menyelesaikan hutang-hutang tadi, termasuklah apa yang dikatakan dia melakukan kezaliman terhadap saudara se-Islam dengan dia, terhadap makhluk-makhluk Tuhan yang lain, termasuk orang bukan Islam, termasuk binatang-binatang, termasuk kayu-kayan, tumbuh-tumbuhan dan berbagai-bagai lagi. Semuanya tu akan dilangsai, akan diselesaikan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebut hinggakan kambing yang sesama kambing bila bergaduh patah tanduk, salah satunya patah tanduk pun akan Tuhan selesaikan. Mahkamah pengadilan Tuhan takkan tinggal, takkan mengecualikan walau satu kes sekalipun, walaupun sekecil kes sekalipun. Jadi di situlah amalan kebajikan kita tadi, kalau dah digunakan habis untuk bayar hutang, apa akan berlaku? Semayang kita, zakat kita, puasa kita, yang sikit-sikit tu, yang tak seberapa tu, habis bayar hutang, apa yang tinggal kepada kita? Tinggal hak tak baik, hak jahat, hak tak senonoh. Hak tak senonoh ni dalam Quran Tuhan kata apa? Bila kita diperlihatkan amalan yang baik, seronok muka kita, senyum melebar. Bila diperlihatkan amalan yang tidak baik dari arah kiri, kita rasa tak mau tengok. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kita harap kalau lah benda tu dibawa jauh-jauh, sejauh-jauhnya, tak mau tengok langsung. Jadi kalaulah pada akhirnya kita hanya tinggal hak tak baik saja, nak tengok tak nak tengok pun, itulah habuan kita. Andai kata hutang kita masih tertangguh, masih berbaki, maka kejahatan pihak yang kita pernah melakukan kezaliman terhadap dia tadi, dia ambil untuk bayar hutang kita. Ambil hak jahat dia buat main kat kita. Dah lah hak jahat kita dah sekian banyak dah, dia bawa main hak jahat dia lagi, hak jahat orang, hak jahat ni, yang tinggal semua hak jahat-jahat, hak tak senonoh belaka. Jadi siapa yang rugi? Kitalah rugi. Peluang-peluang yang datang, yang Tuhan bagi tawaran demi tawaran, promosi, Tuhan buat promosi, tawaran demi tawaran kat kita, kita lepaskan peluang. Nasib baiklah kita masih hidup lagi, masih boleh buat walaupun sehari dua hari. Ramai yang merungut kerana dia kata, kami tak pernah dengar Ustaz kata sunat berpuasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah, 9 hari daripada bulan Zulhijjah, bermula daripada 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah. Tak pernah dengar. Dulu waktu anak baru-baru balik dulu, 28 tahun dulu, anak pergi mengajak di Kuala Batam. Dia kata lagu tu juga pasal puasa hari ni saja. Puasa 9 Zulhijjah saja. Tak pernah dengar kata. Tak pernah dengar. Ada juga yang kata kami duk tengoklah seorang dua yang duk puasa lagu tu. Jadi perkara tu dah berapa lama dah berjalan dalam hidup kita. Rugilah kita. Jadi kerugian itu tidak akan kembali untuk kita melakukan. Bahkan apa yang ada di depan mata kita hanyalah sisa-sisa baki umur kita. Tak tahulah berapa kali lagi. Barangkali satu kali ni sajalah, ini yang pertama dan ini yang terakhir barangkali, dan macam-macam lagi.
Pernah juga kita dikata Persatuan Ulama' Pulau Pinang ni persatuan puasa sunat. Pernah dengar kuliah? Orang kata kat kita ajak puasa 9 Zulhijjah, hari Arafah ni lah. Depa kata kat kita Persatuan Ulama' puasa sunat. Tak apalah, Persatuan Ulama' puasa sunat pun tak apalah. Bukan kita orang yang pertama dikatakan begitu. Orang yang lebih hebat daripada kita pun pernah dicemuh dengan berbagai cemuhan, ejekan dan sebagainya. Tak kisah. Yang pentingnya hubungan kita dengan Allah tadi, kita dapat memperbetulkan dari masa ke semasa dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala seberapa daya yang kita mampu. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mal 'amalu fi ayyamin afdala min hadhihi al-'ashri." Apakah amalan pada hari-hari yang paling afdal atau daripada 10 hari ini? Qalu, para sahabat jawab apa? Para sahabat jawab, walal jihad, termasuk jihad. Kala Nabi jawab, walal jihad illa, kecuali rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji' bi syai', kecuali seorang lelaki yang keluar daripada rumah dia dalam keadaan menggadai nyawa dia, maknanya dia keluar untuk berjihad sehingga dia terdedah kepada bahaya, nyawa dia dalam keadaan bahaya, dan harta benda dia pula tidak dapat dibawa kembali sedikit pun. Habis harta benda dia, tinggal nyawa dia, nasib baik tak mati, tapi dia telah meletakkan nyawa dia dalam keadaan bahaya. Orang yang semacam ni lebih afdal dengan amalan dia tadi daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni. Seterusnya hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah ibn Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zama 'inda Allah subhanahu wala ahabba ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashri. Tidak ada hari-hari yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih kasih kepadanya daripada amalan pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi, maka perbanyakkanlah pada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini dengan amalan tahlil. Tahlil ni kita kena mengucap 2 kalimah syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah, kalimah syahadah yang pertama dan juga kalimah syahadah yang kedua. Itu makna tahlil. Jadi hari-hari ini kita dikehendaki supaya perbanyakkan tahlil, tak kira pada waktu siang maupun pada waktu malam. Jangan tunggu nanti ada mati di kalangan kita baru nak buat tahlil pada malam-malam yang pertama, kedua, ketiga sampai malam yang ke-7, 14 pula, 40 pula, haul setahun sekali dah kan. Inilah hari-hari yang hadis Nabi menjelaskan kepada kita supaya kita perbanyakkan amalan tahlil. Amalan tahlil ni boleh dilakukan secara bersendirian. Kita duduk di rumah kita boleh, kita duduk di pejabat kita boleh, sambil-sambil duduk buat kerja boleh buat. Boleh kita bertahlil. Kerja pun boleh berjalan dengan baik dan kita boleh
melakukan satu amalan yang sangat digalakkan, sangat bernilai berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satunya ialah amalan bertahlil pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Ni kan duk tengok Hindustan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab dia Al-Mu'jamul Kabir, dan terdapat riwayat daripada Sa'id ibn Jubair rahimahullah, di mana Sa'id ibn Jubair yang telah meriwayatkan hadis Ibn Abbas yang lepas tu, kata dia, idza dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan, idza dakhaltal ashra ijtahid ijtihadan hatta ma yakadu yaqdiru alaih, rawahu ad-Darimi bi isnadin hasan. Apabila kita dapat ataupun kita masuk pada 10 hari bulan Zulhijjah, maka kita hendaklah bersungguh-sungguh dengan sesungguh-sungguhnya sekadar yang termampu yang kita lakukan, yang kita mampu lakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikenaki supaya banyakkan tahlil, banyakkan takbir dan banyakkan tahmid. Sebab tu dikatakan Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah sering mengucap takbir di mana-mana saja mereka berada, bermula daripada 1 Zulhijjah lagi. Mula daripada 1 Zulhijjah mereka mengucap takbir, sama ada lepas sembahyang fardu maupun dalam waktu-waktu biasa. Hingga kan di pasar-pasar juga mereka ni terkenal. Abdullah ibn Umar dan juga Abu Hurairah sering mengucap takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duk tunggu malam raya baru nak mula takbir kan. Dah mula tu dia pakat pulun malam raya tak tidur dah. Tak tidur dah sampai kita kalau rumah aku dekat masjid tu, Allah. Dengan kita tak boleh lena malam tu. Dia pakat takbir malam tu. Dalam hadis ada disebut dua jenis takbir dan tahmid ni tadi. Yang pertama dikatakan takbir mutlak. Takbir mutlak ni takbir yang tidak dikaitkan dengan hari raya. Jadi boleh kita mula bertakbir daripada 1 Zulhijjah sehinggalah kepada sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah, hari tasyrik. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis juga ada disebut takbir boleh bermula pada setelah naik fajar pagi tadi, hari Arafah ni. Naik fajar pagi tadi lepas sembahyang subuh dah boleh start sehinggalah kepada sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah. Dan yang ketiga ini dinamakan takbir muqayyad. Takbir tu dikaitkan dengan hari raya. Yang ni bermula daripada jatuhnya matahari petang ni saat lagi kita buka puasa, saat lagi lepas buka puasa takbir lah tu sehinggalah sebelum jatuh matahari hari yang ke-13 Zulhijjah. Ini dinamakan takbir muqayyad. Yang sebelum tu dinamakan takbir mutlak, boleh dilakukan. Ini boleh dilakukan. Ada dalam hadis-hadis yang menyebut dan menggalakkan kita supaya melakukan amalan takbir dan tahmid. Komputer ni dia komputer dia liak lah, dia lari sana, dia lari sini. Ada kadang-kadang di universiti ada guna dia membantu kita sebenarnya, tapi kita bagi kuliah berdasarkan pada apa yang kita tengok di sini. Dia tidak apa orang kata, dia tidak bersama dengan perasaan kita. Lainlah kalau kita bagi kuliah tanpa kita tengok di sini, dengan berdasarkan pada ingatan kita dengan penuh perasaan. Tapi kalau ini dia tak ada perasaan, macam
Oh, baca Quran macam baca Quran, apa nama, mayang tarawih tengok Quran, macam tu lah. Tapi kalau kita baca daripada ingatan kita, memang dia dibaca dengan penuh perasaan dan dia bersama dengan kita. Baik. Diriwayatkan daripada Sa'id ibn Jubair juga, kata dia, la tudfi'u surjakum layaliyal ashri kinayatan 'anil qira'ati wal qiyam. Sa'id ibn Jubair pernah mengatakan, jangan padam pelita ataupun jangan padam lampu pada malam-malam 10 daripada bulan Zulhijjah. Apa maksud dia? Maksud dia supaya rajin baca Quran, rajin bangun semayang. Sa'id ibn Jubair ni salah seorang tabi'in. Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Dia banyak bergaul ataupun bersahabat dengan Abdullah ibn Abbas. Dia pernah dikenakan hukuman oleh Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi pada zaman pemerintahan dia. Sa'id ibn Jubair. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani syarah Fathul Bari dalam kitab dia Fathul Bari, walladhi yadhhar anna as-sabab fi imtiyaz 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima' ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salah was-siyam was-sadaqah wal-hajj wa la yata'atta dhalika fi ghairihi. Ibn Hajar cuba kaitkan kelebihan 10 hari daripada bulan Zulhijjah ni dengan beberapa perkara. Pertama, dia kata kerana terkandung pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni dengan ibadah-ibadah besar, ummahatul ibadah, maknanya ibu-ibu ibadat dalam Islam ni terdapat pada 10 hari itu, iaitu semayang, puasa, sedekah, haji, dan ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain. Kalaupun amalan-amalan lain selain daripada ibadah haji terdapat pada hari-hari yang lain, pada bulan-bulan yang lain, tetapi amalan haji di samping amalan-amalan yang lain, yang ni hanya terdapat pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Itu kata-kata Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Berkata Ibn Rajab rahimahullah fil Lataif, Ibn Rajab ni di kalangan ulama Hambali, dia kata apa? Lamma kana Allah subhanahu qad wada'a fi nufusi ibadihi al-mu'minin haninan ila musyahadati baitihi al-haram wa laysa kullu ahadin qadiran ala musyahadatihi kull 'am farada Allah lari tak mana pula lah. Liak sungguh lah. Ni dia. فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan Allah telah menetapkan pada jiwa hamba-hambanya yang mukmin ni, para mukminin ni, Allah letakkan pada jiwa-jiwa, pada hati-hati para mukminin ni rindu kepada melihat Baitullahil Haram. Orang yang tak pernah tengok lagi berasa nak tengok. Orang yang pernah tengok pun tak jemu nak tengok Baitullahil Haram, rasa nak pergi lagi. Walaupun pergi sekali kena tipu oleh Pak Arab. Pak Arab tipu, buat kena begitu, kena begini, tapi tak serik, dia balik lagi nak pergi. Dia boleh lupa tipu-tipu Pak Arab tu, dia nak pergi lagi. Soal duit habis pun dia tak sayang, dia nak pergi. Orang yang tak pernah pergi memang berasa nak pergi. Jadi ini dah jadi satu lumrah
Sunnatullah, Allah letakkan perasaan yang sedemikian dalam hati setiap para mukminin. Dia teringin nak tengok Baitullahil Haram. Pagi tadi siapa tengok melalui TV Al-Hijrah, siaran langsung proses tukar kelambu Kaabah daripada pukul 6 sampai pukul berapa? Ha? Jam kita sini. Jam kita sini sampai asak tadi. Duk ada lagi? Yalah, kita tengok lagu tu memang itu siaran langsung lah, kita boleh nampak sendiri lah. Orang duk tawaf tu tak berhenti-henti, walaupun orang duk buat pejar, duk apa gitu ini. Ada saja manusia yang datang tawaf, duk tawaf. Maknanya Baitullah ni tak pernah sunyi lah daripada pengunjung-pengunjung dia yang menyahut seruan Allah untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa banjir di Mekah tu, pada satu ketika anda masih ada di sana di Mekah, anda tak tahulah, anda tak nampak, tak boleh nak pi, dah ayat banjir, nak pi dekat tak boleh. Tapi orang yang duk pi tengok, dia kata walaupun banjir sampai separuh Kaabah tu tenggelam, orang masih duk tawaf. Dia tawaf lagu mana? Wallahu a'lam, berenang ke apa ke, wallahu a'lam, tak tahu. Kalau separuh Kaabah tu hapus kepala. Masa perang, masa Masjidil Haram diserang, masa tu pun ada orang duk tawaf. Tak tahulah apa jadi kepada mereka tu. Ada orang duk tawaf. Kebetulan waktu tu ana ada dalam Masjidil Haram. Ana ada semayang subuh, kami semayang subuh. Sudah semayang subuh tu bunyi riuh rendah. Yang Tok Imam pun lompat dengan buang baju mislah dia hak kuning tu, dia buang, dia gumpai, dia lari ikut celah-celah orang, lari. Jadi kita pun terkejut, kita tak tahu apa benda, terpengah-pengah, lari lompat, yang orang ramai pun bercempera yang sana ke sini. Ana masa tu duduk saf yang ketiga di belakang Tok Imam tu, dekat dengan Kaabah. Tok Imam sembahyang rapat dengan Kaabah, sembahyang subuh. Kemudian bila dah orang bercempera, kami pun tak tahu, cangak sana cangak sini. Ana isteri Ana ada dengan mak Ana. Jadi mereka duduk sebelah orang perempuan, nak pergi cari taman. Tadi mereka kita berjanji nak jumpa di luar masjid. Tiba-tiba dah jadi huru-hara, tak tahu nak pergi cari taman. Duduk dan cengak-cengak, tak Ana ternampak mereka dua-dua orang duduk berpegang tangan. Ana pergilah kat mereka, jom mari kita keluar. Nampak ni macam keadaan luar biasa dengan cerita ni. Riuh rendah, tak perasan apa lagi, cuma riuh saja. Lepas tu tak apalah, Ana pun bawa isteri dengan mak Ana pergi nak keluar kot pintu biasa. Pergi sampai ke pintu, tutup dah pintu, tak boleh keluar. Ada askar duk jaga, pakai pakaian askar. Kita tanya apa hal, dia kata dia duk kiling-kiling kepala, tak kata apa kat kita. Jadi Ana kata buka lah pintu, kami nak keluar. Dia kata tak apa, hang tunggu sini, dia kata. Sat lagi bila orang lari pergi tempat lain, aku buka kat hang. Yang orang ramai ni, dia dengar cerita kata pintu ni buka, pergi sana. Dengar kata pintu ni buka, pergi sini. Kami ni tak lari lah, dah kawan tu kata percaya kat dia. Orang pergi sana, tinggal kami 2-3 orang duduk situ. Duduk saja, dia tengok kiri kanan, orang pakat terpa pergi pintu lain, dia buka kat kami. Tapi 2-3 jam jugalah duduk dalam tu, terperangkap tu 2-3 jam juga, sampai cerah lah naik matahari tu. Jadi waktu Ana boleh keluar dengan kami 3 beranak keluar, peluru dah mula ni dah. Ana rasa kuat tak kepala ni duduk berangin. Dia menembak tu, nasib baik tak kena kepala kita je. Masa keluar tu, yang mak Ana dia kalut dengan kasut dia hilang satu. Dia nak ajak pergi cari kasut, kata tak payah, kita pergi cari kasut di luar ni orang gaduh ni, kata ni bukan main-main punya cerita ni, dia tembak dah ni. Dia pun tak apalah, bawa kasut satu tu je bawa balik. Pergi keluar dan bawa balik, pergi hantar mereka di rumah. Ana patah balik main pula nak tengok apa benda. Main-main tengok, dah kena tembak yang mati, tergolek-golek dah. Masa tu ada jambatan di dekat Sapa, Bukit Sapa tu ada jambatan kot tepi apa nama Bukit Jabal Kubis tu.
Ada jambatan. Di jambatan tu askar anak rasan puluh-puluh orang dah waktu tu. Bertindih-tindih dah kena tembak. Entah mati ke tak mati wallahu alam. Tapi terguling-guling dah. Terguling-guling di atas aku dah waktu tu. Jadi makin lewat makin rancak, makin lewat makin rancak, tak tahulah berapa ramai yang mati sampai ke tahap kereta kebai dibawa kereta kebai mai duk bedil, mai duk tembak Masjidil Haram tu. Tembak dia punya tiang menara tu bergegak satu Mekah. Kapal terbang jet pejuang F-16 tu bawa terbang ke atas Masjidil Haram ke Mekah tu. Kami duduk dalam rumah ni, cermin-cermin tingkap ni habis berkecai, habis pecah. Tekanan tu kuat bunyi. Tapi depa di bawah ni duk tembak-menembak sesuatu lah juga. Apa tu lah duk tembak-menembak. Yang mati hak di dalam kita tak tahulah. Hak yang di luar ni pun mati ramai. Tak apa depa nak pun Allahu a'lam. Akhirnya berapa ramai yang kena bunuh lah, dapat tangkap habis semua kena bunuh. Dia bunuh tu dia agih-agih yang bunuh di Mekah pun ada, yang dibunuh di Jeddah pun ada, yang dibunuh di Madinah pun ada. Orang-orang yang dibunuh, yang ditangkap dan dikenakan hukuman bunuh tu ada yang orang Saudi, mungkin kebanyakannya tu. Ada juga orang luar daripada orang Saudi pun ada kena. Yalah. Itu nak cerita kata Baitullahil Haram ni memang menjadi tumpuan berkat doa Nabi Allah Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tamat hati para mukminin, orang mukmin, orang muslim ni dengan Kaabah, dengan Baitullahil Haram. Jadi kita rasa rindu, rasa teringin sangat nak tengok Baitullahil Haram. Bagi orang yang semayang dalam Masjidil Haram, boleh nampak dengan mata kasar Kaabah duduk di depan. Kita dikenaki supaya berkedudukan dalam saf semayang tu tadi, sejauh mana kita boleh nampak Baitullahil Haram. Betul saf bagi jemaah yang semayang dalam Masjidil Haram, bukan macam maksud betul saf macam kita yang duduk jauh tak nampak Baitullahil Haram. Betul saf bagi jemaah yang semayang dalam Masjidil Haram, mereka dikira betul saf sekira-kira mereka dapat lihat Baitullahil Haram. Soal antara kita dengan orang sebelah, orang kanan, orang kiri kita, tak kira, bengkang-bengkok dia tak kira, dia tak peduli. Yang kira kita betul dengan Kaabah. Sebab tu kalau kita perhati, kita pergi ke Mekah sana, kita boleh perhati tengok orang-orang yang reti, yang faham tentang perkara ni, mereka takkan semayang di saf di mana Kaabah terlindung dengan tiang ke apakah, mereka akan elak pergi cari tempat yang boleh nampak Kaabah straight. Sampai begitu, tengah duduk semayang pun kita dikenaki supaya berada dalam kedudukan dapat melihat Kaabah walaupun dalam keadaan kita sedang semayang. Jadi saf kita dikira betul dengan Kaabah. Okey. Kepada para mukminin, tak semuanya di kalangan kita yang mampu pergi buat haji, pergi ke Mekah untuk tengok Kaabah tu. Tak semua orang boleh pergi. Kalaupun yang boleh pergi, tak setiap tahun boleh pergi. Tambah macam kita ni kota haji lah, kota umrah lah, apa bala lah. Tak apalah nak jadi beli macam-macam kota. Jadi susah kita nak pergi. Ada duit pun tak boleh pergi. Dulu kalau tak ada duit, kalau ada duit boleh pergi. Masa zaman orang susah-susah dulu, ada duit boleh pergi. Tapi lah ni lagi susah. Banyak duit tak boleh pergi kak. Yang tak ada duit memang tak boleh pergi. Jadi tak semua orang yang berpeluang untuk pergi
dan melihat Kaabah dari dekat. Oleh yang demikian, kata Ibn Rajab, Allah hanya memfardukan kepada mereka yang berkemampuan untuk datang mengerjakan ibadah haji sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Untuk pergi buat haji sekali seumur hidup. Kerana tak semua orang boleh pergi. Kalaupun boleh pergi, tak semua orang boleh pergi tiap-tiap tahun. Boleh pergi sekali, dua kali sepanjang hayat. Tapi ada, anda tengok siapa? Allah yarham, ibu kepada Ustazah Salmah. Ingat tak Ustazah Salmah, wakil rakyat PAS di Penang ni? Ustazah Salmah Syah Hussein. Ingat lah. Ni generasi Pak Syahar, generasi kami ni ingat lah. Tapi kalau generasi baru-baru ni mungkin tak ingat dah kot. Oh, dia ceramah sedap. Muslimat, dia kata PAS Muslimat Penang ni. Dia ceramah sedap. Memang kalau dia ceramah tu kami dulu ikutlah. Masa zaman muda-muda macam ni lah. Datuk ni tak marah. Main dekat-dekat rumah orang tak birang. Mak Ustazah Salmah tu, nama apa mak dia tu anda tak ingat dah. Masa kami duduk sana, dia tiap-tiap tahun pergi buat haji. Anda kata kat dia, Mak Haji, ni kali yang keberapa dah ni Mak Haji duk main buat haji ni? Dia kata kali yang ke-18. Subhanallah. Lepas tu dia duk pergi lagi. Dia tak macam lagi. Lepas tu duk pergi lagi. Tak berapa kali pula lepas tu, Wallahu'alam. Tapi masa tu anda tanya dia kata 8 kali yang ke-18. Maknanya, tengok Baitullah ni tak jemu lah. Tak jemu. Walaupun nak pergi juga, gadai harta, jual kerbau lembu, jual tanah nak pergi Mekah. Dia tak sayang dah nak pergi. Duk sakit, duk mut-mut, duk sakit dah. Orang kata pergi ni pergi nak mati. Dia nak pergi juga, pergi mati di sana. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh Masri Bukit Mentajam ni. Kan dia duk sakit teruk di sini. Duk sakit teruk, orang duk pergi ziarah tak kira dah. Duk kira macam tak lama dah kot nak mati, orang duk pergi ziarah lah. Dia nak pergi juga. Jadi dia ada anak dia, adik-beradik dia yang kerja besar di sana. Masa tu siapa Menteri Minyak Arab Saudi tu ada hubungan keluarga dengan dia. Entah macam mana kita tak tahu. Jadi mereka buat kira dalam masa yang terdekat, dalam masa yang singkat, buat kira dapatkan visa pergi sana, sampai sana meninggal di sana. Meninggal di sana. Itulah habuan masing-masing. Wallahu alam, ada kelebihan kapi mati di sana? Tak tahu. Barangkali ada. Tapi kalau mati di Madinah, ada kelebihan. Itu dalam hadis Nabi ada disebut, hadis riwayat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bila dengar Nabi bersabda dengan hadis di, Sayyidina Umar bila ditawar untuk pergi menerima kunci bandar Baitul Maqdis setelah Baitul Maqdis jatuh ke tangan umat Islam, Datuk Bandar Baitul Maqdis tu buat syarat. Dia nak serah kunci bandar Baitul Maqdis ni kepada khalifah. Kat orang lain dia tak mau. Dia tak mau serah. Jadi bila diberitahu kepada Sayyidina Umar teringat balik hadis Nabi, dia tak mau pergi. Apa hadis Nabi? Nabi kata, man arada an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa nak mati di Madinah, silakan. Siapa nak mati di Madinah, Nabi kata silakan. Jadi ini hadis riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia teringat hadis tu, dia tak jadi pergi. Orang pujuk juga Muawiyah punya, pujuk dia. Sampai dia tengah kalau pergi di sana tu nak pergi macam mana? Muawiyah kata kena naik kapal. Kapal tu macam mana? Muawiyah kata kapal tu macam sampah, bila hujan turun ayak bawa sampah tu, macam tu lah tengok sampah tu ayak bawa kan, guling-guling. Dia tak mau pergi. Kemudian Muawiyah pujuk dia lagi, dan sahabat-sahabat yang lain pujuk. Dia pun lembut hati, pergilah. Dia pergi
terima kunci bandar Baitul Maqdis di apa nama, di Palestin. Kemudian dia berjumpa dengan Bilal, Sayyidina Bilal. Bilal ni bukan Tok Bilal, muazzin Nabi. Dia jumpa di sana. Bilal ni berhijrah dari saat Nabi wafat, dia keluar daripada Madinah berhijrah. Dia kata tak payah, buat apa nak tunggu di Madinah lagi, Nabi dah tak ada, Nabi dah meninggal. Jadi tak payah kita tunggu di Madinah, kita kena keluar sebarkan dakwah Islam. Dakwah Islam, ajaran Islam yang Nabi bawa ni, kita kena keluar daripada Madinah dan sebar luas ke seluruh pelosok dunia. Daripada situlah dia berazam ataupun niat untuk meninggalkan Madinah. Dia disuruh meneruskan tugas dia sebagai muazzin di Masjid An-Nabawi. Bilal bila dia nak azan, kan dalam ungkapan azan tu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap kali Bilal nak azan, dia minta izin Nabi dulu. Nabi isyarat memberi izin kepada dia, baru dia azan. Bila dia nak qamat, dia minta izin kat Nabi. Nabi izin kat dia, dia baru dia qamat. Macam itulah tiap-tiap hari. Bila dah sampai hari Nabi dah wafat, dia tak boleh lagi nak buat dah. Nabi dah tak ada. Jadi orang suruh dia azan juga, dia tak mau. Dia paksa dia suruh dia azan juga, lama dia pun azan lah. Bila dia melaungkan azan sehingga wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tersungkuk jatuh pingsan. Dia pun suruh dia buat lagi. Dia bangkit, dia mula balik azan sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh tersungkuk. Sampai 3 kali betul-betul. Kata Bilal, mulai hari ni hampa jangan suruh aku lagi azan. Aku tak boleh lagi dah. Setiap kali aku azan sebelum ni, aku dapat izin daripada Nabi. Nabi dah tak ada memberi izin pada aku. Aku tak mau lagi azan dah. Muhammad dah tak ada. Sehinggalah ke saat bila Umar bertemu semula dengan Bilal di Palestin. Setibanya Umar di Palestin, Umar panggil Bilal, suruh azan. Kami lama tak dengar suara hang. Tolong azan hari ni, Umar kata. Bilal atas permintaan Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab, maka Bilal menyahut suruhan tu, dia pun melaungkan azan. Ketika di bahagian permulaan tu, dia masih mampu melaungkan walaupun tersedak-sedak azan Bilal. Hinggalah kepada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh Bilal tersungkung pingsan. Tak boleh nak teruskan. Orang lain kena ganti melaungkan azan. Begitulah bagaimana hubungan ataupun ikatan iman di antara seorang sahabat Nabi dengan Nabi. Dan Sayyidina Umar setelah menerima, dia tak ambil masa panjang. Dia terus balik ke Madinah. Takut apa? Takut mati di luar Madinah. Dia nak mati di Madinah berdasarkan pada hadis Nabi, man arada an yamuta bil madinati falyaf'al. Siapa yang nak mati di Madinah, silakan, Nabi kata. Tapi di Mekah Nabi tak kata lagu tu. Di Mekah Nabi tak kata lagu tu. Sebab tu ada di kalangan ulama hadis yang mengatakan Madinah lebih afdal daripada Mekah. Ada kebanyakan ulama hadis kata Mekah lebih afdal daripada Madinah, kerana Mekah dijanjikan dengan ganjaran balasan 100,000 kali bila kita sembahyang di Masjidil Haram. Ganjaran 100,000 kali. Sembahyang 2 rakaat dalam Masjid Nabawi dijanjikan dengan ganjaran 1000 kali. Jadi 1000 kali di Madinah dengan 100,000 kali di Mekah, tentulah 100,000 kali di Mekah lebih banyak daripada Madinah. Dan yang kedua, Mekah ni ada Baitullahil Haram. Di Madinah tak ada. Imam Malik ketika dia selaku imam Darul Hijrah di Madinah, dia menetapkan semayang malam Ramadan ataupun semayang tarawih pada malam-malam Ramadan ni
sebanyak 36 rakaat. Dengan witir dan mukaddimah witir 39 rakaat. Dikatakan kepada Imam Malik, Sufyan ibn Uyainah di Mekah, dia dengan para jemaah di Mekah, mereka semayang 20 rakaat saja. 20 rakaat dengan witir, dengan apa sekali 20 rakaat. Dengan witir dengan tu jadi 23 rakaat. Semayang malam Ramadan 20 rakaat. Imam Malik kata, mereka ada Kaabah, kita tak ada Kaabah. Kita di Madinah tak ada Kaabah, kita kena semayang lebih. Mereka di Mekah ada Kaabah, mereka semayang, mereka boleh tengok Kaabah, mereka ada kelebihan. Mereka semayang 20 pun tak apa, kita 36 pun belum tentu sama dengan mereka. Itu kata Imam Malik, di mana menunjukkan kepada kita bahawa jumlah rakaat semayang malam Ramadan ataupun semayang tarawih ni tidak ada hadnya. Dari segi jumlah maksimumnya tu tak ada had, tapi minimum 8 rakaat. 8 rakaat. Itu hadis riwayat Aisyah dan juga Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, memang jelas menyebut Nabi semayang 8 rakaat. Di samping witir 11 rakaat. Jadi balik kita kepada pukul berapa dalam ni? Kita tunggu dulu lah no? Dia nak ambil wuduk, nak ambil pas lagi kita nak semayang. Ni macam mana kita hari ni? Majlis kita lagi mana hari ni? Kita ambil wuduk, kita semayang, kita futur, lepas tu kita semayang, lepas tu kalau ada makan kita makan lagi, kalau tak ada makan kita balik. Besok macam mana? Besok macam mana? Tak buat no? Tak ada lah. Jadi kita tengok keadaan lah no? Besok tak buat lah no? Kita terkalut ke, tak dan ke. Kaji cuaca kata besok nak hujan di Penang ni. Nak hujan di Penang. Kalau hujan macam hari ni, kalut lah sikit. Tempat kita nak sembelih tu pun lecok tempat ni. Tempat menunggu tak ada. Depa kalau dia buat kemah boleh lah, ramai pula tu dekat nak pergi tu nah. Ajan dah. Kita